أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقول عبادة. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bila sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjatkan umur kita, masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita mengisi kehidupan kita ini dengan amal yang baik. Moga-moga ruang dan peluang untuk terus kita beramal saleh, beramal dengan benda yang baik ini Allah Ta'ala berikan sampai ke akhir hayat kita, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan, buaya muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung kisah dalam Al-Quran. Masih lagi dalam surah Yusuf. Kita bicara tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, di mana sambungan kita pada ayat yang ke-58 surah Yusuf, yang mana dia berada dalam awal surat ataupun awal juzuk yang ke-13 surah Yusuf. Apa yang kita bincangkan dalam pertemuan lepas, Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah dibebaskan daripada penjara, telah dibicarakan dan terbukti bahawa dia bukanlah orang yang bersalah. Lalu ditawarkan oleh raja pada ketika itu untuk berada pada kedudukan yang baik, untuk memberi manfaat kepada negara Mesir. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah menawarkan diri untuk menjadi orang yang bertanggungjawab menguruskan perbendaharaan negara. Ia hadir di atas perasaan tanggungjawab, kerana bimbang kalaulah amanah itu diberikan kepada mereka yang tidak selayaknya, barangkali ia akan memberi kesan yang buruk kepada rakyat di negara Mesir. Apatah lagi dari sudut plan yang jangka masa panjang, yang tidak diketahui oleh orang lain namun diketahui oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan panduan dan juga wahyu daripada Allah. Nabi Yusuf membuat perancangan 15 tahun sekurang-kurangnya yang kita lihat. 7 tahun yang subur, 7 tahun kemarau, dan kemudiannya tahun selepasnya. Sekiranya mereka yang diberikan amanah untuk menguruskan perbendaharaan itu tidak mengetahui plan dan juga apa yang akan berlaku 7 tahun kemarau, mangkali ramai di kalangan masyarakat Mesir yang akan mati kebuluran. Sebab itu di atas rasa bertanggungjawab, Nabi Yusuf menawarkan diri berada pada kedudukan demikian. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membalas kebaikan yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, termasuklah sejak di dunia pun dia telah dimuliakan. Dalam ayat yang ke-58 ialah plot yang lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan setelah tiba musim kemarau, datanglah saudara-saudara Yusuf ke negara Mesir. Lalu masuklah mereka mendapatkannya. Yusuf dengan serta-merta kenal akan mereka, sedangkan mereka tidak mengenali. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di sebalik ayat yang pendek ini ada beberapa perbincangan yang boleh kita lihat. Yang pertama, tuan-tuan, daripada mana abang-abang Nabi Yusuf itu datang? Disebut dalam satu pandangan bahawa mereka daripada kampung halaman mereka, daripada selatan negara Palestin, dan mereka datang pada ketika itu ke negara Mesir
semata-mata untuk membawa satu, orang kata, harapan. Mereka datang untuk mohon pertolongan untuk mendapatkan bekalan makanan. Digambarkan bahawa mereka datang pada ketika itu ialah ketika mana musim Mesir dilanda kemarau yang panjang, sekitar 7 tahun itu. Dan rupa-rupanya kemarau yang panjang itu bukan hanya sekadar melibatkan Mesir, tetapi negara-negara di Timur Tengah ataupun yang di sekitar dengannya. Maka tuan-tuan, mereka datang untuk mohon pertolongan untuk mendapatkan bekalan makanan pada ketika itu. Dalam plot ini antara pengajaran yang boleh kita lihat, tuan-tuan, kita dah bincang cerita Nabi Yusuf sampai 57 ayat sebelum ini. Kita dah melihat pelbagai, orang kata, skop-skop pengajaran yang pelbagai. Daripada kekeluargaannya, kita dah tengok dari sudut dakwahnya semasa dalam penjara, mengawal diri di saat digoda oleh Zulaikha dan juga wanita-wanita di Mesir pada ketika itu. Kita dah melihat bagaimana pandang sisi Nabi Yusuf semasa dia menafsirkan mimpi, sehingga dia digambarkan sebagai seorang bapa ekonomi dalam dunia Islam. Perancangan yang kita lihat begitu baik, perancangan yang begitu produktif untuk menjadikan Mesir sebagai negara yang produktif. Kempen pertanian, penyusunan, kita lihat stok bekalan makanan untuk masa ataupun ketika mana negara dilanda krisis. Berbagai pemikiran yang boleh kita lihat. Dalam plot ini kita akan melihat bahawa Nabi Allah Yusuf AS telah membawa satu paradigma kepada kita, iaitu bagaimana dalam keadaan bernegara dari sudut hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Nabi Yusuf mengajar pada kita, tidak sewajarnya sebuah negara itu menjadi negara yang hanya sekadar memikirkan negaranya saja, langsung tidak memikirkan soal negara-negara luar yang memerlukan pertolongan. Jadi tuan-tuan, disebut dalam buku ini, kehidupan bukanlah untuk kepentingan diri kita semata-mata. Namun tuan-tuan, sampai masanya kita perlu berbakti. Tuan-tuan, dari sudut hubungan diplomatik di antara negara dengan negara lain, tuan-tuan, mereka datang, abang-abang Nabi Yusuf ini datang sebagai tetamu daripada negara yang lain. Mereka perlukan pertolongan pada ketika itu, iaitu bekalan makanan. Pada masa yang sama kita tahu bahawa Mesir pada ketika itu juga berhadapan dengan krisis yang sama. Tetapi Nabi Allah Yusuf AS tidak menolak mentah-mentah delegasi daripada negara luar pada ketika itu. Mengajar pada kita, kehidupan bukanlah untuk kepentingan diri kita semata-mata. Kali saya sebut dalam pertemuan-pertemuan lepas, semasa kita bersama dengan sahabat-sahabat tim daripada masjid Jabatan Amal sedang pergi itu, kita pergi dalam misi bantuan banjir di Kelantan pada tahun 2014-2015. Tuan-tuan, kita tercabar dengan satu kumpulan NGO daripada Taiwan, NGO Buddha daripada Taiwan, iaitu namanya Zuchi. Tuan-tuan, yang kita dengar-dengar daripada penduduk sekitar itu, di sekitar Mani Urai saja, mereka telah membina rumah sementara sekitar lebih daripada 200 buah rumah, yang nilainya sekitar 15,000 setiap sebuah rumah. Rumah sementara, taklah besar, tapi lebih baik daripada hidup dalam kanopi. Tuan-tuan, kos rumah saja dah sekitar lebih daripada 3 juta yang telah mereka keluarkan. Belum lagi dikira sukarelawan yang mereka hantar untuk membersih dan sebagainya, yang mana sukarelawan itu mereka cari dan mereka bayar, tuan-tuan. Penduduk kampung boleh menambah pendapatan bila mana mereka turut membina rumah-rumah tadi, mereka dibayar. Tuan-tuan, makanya ada orang berfikir ini mesti ada agenda nak mengajak orang meluk agama mereka. Tuan-tuan, kita tahu Buddha dia tidak seperti Kristian contohnya yang bersifat missionary. Kalaupun mungkin ada orang fikir soal ada agenda, persoalannya di mana agenda kita. Sedangkan yang menghadapi musibah itu ialah saudara kita seagama dengan kita, negara kita. Tiba-tiba mereka datang daripada negara luar, agama lain, membantu saudara kita yang seagama dengan kita. Ini satu tindakan yang telah menjadi cabaran pada kita. Bagaimana soal kita yang berada di tempat yang senang lena, kita yang ada di Bangi, bahkan di kawasan yang senang lena, bagaimana soal sensitiviti kita kepada saudara yang lain.
Sedangkan Rasulullah SAW menggambarkan pada kita, man lam yahtami amril muslimin falaysa minhum, bahawa siapa yang tidak mengambil berat tentang keadaan saudara muslim dia, maka dia bukan di kalangan mereka. Tuan-tuan, mereka telah memberi satu pengajaran kepada kita, cabaran kepada kita, bahawa kehidupan ini bukanlah untuk kepentingan diri semata-mata. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang sewajarnya orang agama lain mencontohi kita. Termasuklah dalam kisah Nabi Allah Yusuf ini, ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah menonjolkan dalam kepimpinannya konsep Islam rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kepada seluruh alam. Bukan hanya sekadar orang kata saudara kita saja, orang yang keluarga kita saja, tapi jauh di sudut itu mesej Islam dibawakan dalam pentadbiran kepimpinannya pada ketika itu. Ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita melihat dalam skop kecil kita, keluarga kita, kita kata kita bukan menteri, kita bukan pemimpin negara, tak apalah kita lihat dalam skop kecil kita, sama ada dalam konteks individu ataupun keluarga. Perlu dididik dalam diri kita soal jangan hanya sekadar berasa puas hati dengan kesenangan diri kita, sedangkan saudara-saudara kita di sekitar kita ada yang susah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggambarkan di sana ada beberapa golongan-golongan yang termasuk dalam kategori penghuni syurga. Antaranya yang disebut dalam Al-Quran ialah golongan Al-Abrar. Kita baca dalam Quran, innal abrara lafi na'im. Ya. Golongan Al-Abrar ini mereka kelak akan mendapat kenikmatan dalam syurga. Dalam surah Al-Insan yang kita sering baca, kalau kita perasan Allah Ta'ala menyebut tentang kenikmatan golongan Al-Abrar. Mereka dapat minum air yang bercampur dengan kapur dalam syurga. Apakah ciri golongan Al-Abrar? Antaranya disebut dalam surah Al-Insan, mereka menyempurnakan nazar. Satu. Yang keduanya disebut dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Tuan-tuan, mereka ialah golongan antaranya mereka suka memberi makan, memberi makanan yang mereka sukai. Dari sudut kualiti makanan yang mereka bagi itu makanan yang mereka sukai. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Sama ada orang miskin, anak yatim ataupun orang tawanan. Maka dia orang tawanan tak jumpa tempat kita. Tetapi tuan-tuan, golongan miskin dengan anak yatim ini ialah golongan yang ramai di keliling kita. Maka tuan-tuan, menjadi golongan Al-Abrar tidak hanya sekadar cukup dengan menjadi manusia yang menjaga hubungan dengan Allah, tetapi golongan Al-Abrar juga ialah manusia yang berasa bertanggungjawab sesama manusia. Sebab itu mereka berikan bekalan makanan kepada golongan yang memerlukan. Ini spesifikkan golongan itu ialah golongan miskin, anak yatim dan juga orang tawanan. Ibu ayah sekalian, nilai kebertanggungjawaban yang mana tidak boleh melihat ada orang susah di sekitar kita. Dalam konteks Mesir yang dipimpin oleh Nabi Yusuf pada ketika itu, walhal kita tahu Mesir juga dilanda kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang. Pada masa yang sama ada orang negara luar datang untuk minta bantuan, dan Nabi Yusuf tidak menolak mentah-mentah, menggambarkan kepada kita bukan bermakna kalau kita susah cukup fikir diri kita saja. Tetapi tuan-tuan, orang mukmin yang sebenar-benarnya, walaupun dia susah, masih lagi ada sensitiviti terhadap orang lain juga susah. Mari sama-sama menghayati kehidupan para sahabat Nabi. Ya Allah Ta'ala rakamkan antaranya dalam surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ini juzuk 28. Juzuk 28 ayat yang ke-9, Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana kebaikan golongan Ansar, sahabat Ansar. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sifat mereka dalam ayat yang ke-9 surah Al-Hashr.
walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala cerita beberapa ciri-ciri golongan Ansar. Yang pertama, Allah Ta'ala gambarkan di kalangan mereka ada yang telah beriman sebelum Nabi dengan sahabat berhijrah beramai-ramai ke Madinah. Ini antara kesan daripada penyanyian Aqabah. Ini antara kesan Nabi utuskan seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam yang pertama pada ketika itu. Mus'ab bin Umair ni boleh dikatakan sehingga gambarannya tak ada rumah di Madinah yang dia tak sampai. Gambarannya begitu. Dia sampai untuk mengajar agama. Jadi ada di kalangan mereka yang telah beriman sebelum Nabi dengan sahabat berhijrah beramai-ramai dalam peristiwa hijrah itu. Sifat mereka kepada golongan muhajirin antaranya ialah mereka mengasihi orang yang berhijrah ke tempat mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudiannya wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dalam hati mereka tidak ada perasaan berhajatkan, berkehendakkan apa yang telah dianugerahkan kepada saudara mereka di kalangan muhajirin. Ibu ayah sekalian, nak faham ayat ini antaranya kita kena tengok surah Al-Hashr itu sendiri. Surah Al-Hashr itu ialah cerita tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Sebab itu kata Ibn Abbas, surah Al-Hashr juga dikenali sebagai surah Al-Nadir. Cerita tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Nonton, bila diusirnya Yahudi Bani Nadir daripada kampung mereka, jadi harta rampasan yang ditinggalkan pada ketika itu menjadi satu perbahasan fiqh yang lain. Ini tidak sama dengan ghanimah sebagaimana perang-perang yang lain. Sebab perang lain berlaku pertarungan tentera dengan tentera. Tetapi dalam peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir ini, mereka keluar dalam keadaan tidak berlaku pertarungan yang dahsyat dengan tentera Islam. Maka tuan-tuan, pembahagian hartanya berbeza dengan ghanimah dalam perang-perang yang lain. Harta itu disebut dalam Quran, bahasa kita disebut sebagai harta fai, pembahagian harta itu. Dalam pembahagian harta fai ini, Allah Subhanahu wa taala memberi autoriti kepada Rasulullah SAW bagaimana untuk Nabi bagikan harta itu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi bagikan harta-harta tadi kepada golongan muhajirin. Adapun orang Ansar hanya 2 orang je yang dapat. Sebab itu pun kes miskin sungguh-sungguh. Yang lain tak dapat. Abu Dujanah salah seorang ni, yang seorang saya lupa nama dia. Tapi yang lain semua diberikan kepada muhajirin. Sebab adalah hak untuk Rasulullah sebagai Rasulullah diberikan hak dan untuk keperluan keluarganya selama setahun. Sikit. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dalam ayat yang ke-9 tadi, sahabat-sahabat Ansar tidak berhajatkan apa yang diberikan kepada muhajirin. Ditafsirkan oleh ulama, mereka tidak ada perasaan dengki sedikit pun kepada muhajirin. Tidak ada perasaan dengki di atas apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada ketika itu. Sebab itu peristiwa pembahagian harta fai itu kepada golongan muhajirin diredai oleh orang Ansar tadi. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada orang Ansar, ya Allah, rahmatilah Ansar dan tidak keturunan mereka. Mereka tidak ada perasaan dengki. Kemudiannya ayat, sambungan ayat itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri walaupun saat itu mereka memerlukan. Itu al-ithar. Kata Syekh Imam Hasan al-Banna, setinggi-tinggi ukhuwah ialah al-ithar, iaitu mengutamakan saudara kita daripada diri kita sendiri walaupun saat itu kita memerlukan. Orang lain susah, kita susah, tapi boleh utama orang lain. Ini satu kedudukan yang paling tinggi dalam tingkatan ukhuwah, kata Hasan al-Banna. Dan al-ithar itu ada sifat itu pada sahabat-sahabat Ansar. Di sebalik wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dalam penafsiran ulama antaranya dibawakan satu plot kisah yang berlaku zaman Rasulullah SAW. Satu ketika tuan-tuan, ada sahabat muhajirin mengadu pada Rasulullah, lapar, dia lapar. Nabi cadangkan dia pergilah rumah
rumah Nabi, tanya isteri Nabi kalau ada makanan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, bila dia pergi rumah isteri Nabi kata tak ada apa melainkan air sejuk saja. Di rumah isteri yang lain pun itu juga jawapannya, hanya tinggal air sejuk saja. Tuan-tuan, Nabi bukan miskin. Nabi bukan miskin. Sebab kalau kita tengok harta faid tadi, pembahagiannya ada bahagian untuk Rasulullah SAW keperluan setahun. Tetapi istilah yang barangkali boleh kita tumpang, kita gunakan, saya ingat Ustaz Wadi dan kuliah dia tersentuh soal pemurahnya Nabi ini. Sehingga gambarannya seolah-olahnya tuan-tuan, harta yang Nabi miliki pada waktu pagi tidak berkekalan sampai ke waktu petang, sebab pemurahnya Nabi. Jadi tuan-tuan, bila tak ada apa di rumah Nabi, Nabi tanya sahabat-sahabat yang lain, ada ke tidak yang boleh bantu saudara muhajirin yang apa tadi. Ada seorang sahabat Ansar offer diri dia. Dia ambil sahabat muhajirin tadi, bawa balik ke rumah dia. Baru dia tanya isteri dia, ada makanan ke tidak rumah kita ini. Kata isteri dia, tak ada makanan melainkan cukup untuk keluarga kita saja. Tak apa, dia kata tidurkan anak-anak awal, sediakan semua makanan tadi untuk tetamu Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, disediakan makanan tadi untuk tetamu Rasulullah. Pada masa yang sama, dia dan keluarga dia berpura-pura makan. Ada yang kata, diriwayat kata dipadamkan lampu supaya sahabat muhajirin ini tak tahu bahawa sebenarnya tuan rumah pun tak makan. Tuan rumah pun tak ada bekalan lain, tetapi untuk meraihkan tetamu tadi. Tuan-tuan, sahabat tadi dengan keluarganya tidur dalam keadaan kelaparan. Keesokan harinya turunnya ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassas. Nabi menggambarkan pada sahabat tadi bagaimana Allah Ta'ala mengagumi tindakan sahabat tadi yang boleh mengutamakan saudaranya daripada dirinya walaupun saat itu dia memerlukan. Kita dalam baca Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barangkali susah kita sampai kepada martabat demikian. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita berpegang pada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, paling kurang tuan-tuan ada perasaan simpati. Ayat dalam surah Rum, kita pernah bincangkan dulu semasa perbahasan tentang berapakah tempoh Nabi Yusuf dalam penjara dulu. Saya ulang sepintas lalu. Apabila turunnya surah Rum, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Bila turunnya ayat itu, Nabi dengan para sahabat bersedih, sedangkan golongan musyrikin Makkah bergembira mendapat berita bahawa tewasnya Rom. Persoalannya, kenapa Nabi dengan sahabat sedih? Adakah kerana di kalangan mereka ada darah daging, saudara-saudara daripada orang Rom? Tidak, tuan-tuan. Tetapi di sudut latar belakangnya, Rom di kalangan mereka ada di kalangan mereka yang Ahlul Kitab. Tuan-tuan, Ahlul Kitab yang berpegang pada agama Samawi, walaupun mungkin ada di kalangan mereka yang dah dipesongkan. Sedangkan Rom telah ditewaskan oleh Parsi. Parsi pada ketika itu beragama Majusi yang hampir atau berselari dengan musyrikin Makkah, sebab itu mereka gembira. Tuan-tuan, sedih Nabi dengan sahabat. Bila Allah Ta'ala sebut fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, yang menceritakan bahawa Rom ini satu hari nanti mereka akan kembali tewaskan Parsi. Sayyid Abu Bakar datang pada Rasulullah, benarkah Rom akan kembali tewaskan Parsi? Nabi kata ya. Abu Bakar berani bertaruh dengan musyrikin bahawa Rom akan kembali tewaskan Parsi. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan terbukti akhirnya sekitar antara 3 ke 9 tahun itu tempohnya, Rom benar-benar kembali tewaskan Parsi. Yang kita nak sebutkan bagaimana sensitiviti Nabi dengan para sahabat bila dapat berita Rom dikalahkan. Walaupun cerita Rom, tetapi sensitiviti yang kita nak sentuh pada hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sikap Nabi Yusuf sangat tinggi nilainya bagi orang yang sangat memerlukan bantuan di saat kesukaran. Nabi Yusuf telah tanamkan nilai tolong-menolong di kalangan rakyat Mesir ketika berhadapan dengan suatu bencana. Ini bermakna dalam kehidupan ini janganlah kita bersikap penting diri sendiri,
dan sukar berikan bantuan dan pertolongan pada orang lain. Tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah Nabi Yusuf ini, kita dapat memetik beberapa pengajaran mengenai bagaimana caranya Nabi Yusuf memenuhi keperluan makanan semasa walaupun dalam keadaan kekuatan ekonomi. Walaupun negara Mesir itu juga menghadapi masalah yang sama dengan negara sekitarnya, namun langkah kehadapannya dicadangkan oleh Nabi Yusuf telah membawa Mesir bebas daripada masalah ekonomi semasa pada ketika itu. Malahan mampu berkongsi simpanan makanannya dengan negara-negara yang lain yang berada di sekitar. Ini kebijaksanaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Allah Yusuf AS. Lalu bandingkan pula kisah akhlak mulia Nabi Yusuf ini dengan sikap pedagang-pedagang barat, yang mana tuan-tuan ketika mana krisis ekonomi dunia berlaku zaman moden ini, para pedagang gandum di barat sanggup buang simpanan gandum mereka dalam laut hanya semata-mata untuk melonjakkan harga gandum di pasaran tanpa pedulikan sama ada orang yang perlukan pada ketika itu mampu ataupun tidak untuk mendapatkan bekalan gandum. Itu yang berlaku. Tentu saya ingat tuan-tuan dalam beberapa bulan lepas, mungkin tahun lepas, berita bila harga buah tomato jatuh. Ada petani-petani di Cameron Genting Highland ke Cameron Highland itulah kan, dia buang, orang kata tomato tadi semata-mata nak lonjakkan balik harga tomato. Tuan, ini bukan sikap yang diajar dalam agama kita. Tuan, kerana kepentingan individu ataupun kepentingan syarikat ataupun peribadi, mereka sanggup tuan, walaupun mungkin melihat orang lain akan susah pada masa akan datang. Tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ambil iktibar agar tidak hidup hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Orang yang bersifat demikian bukan orang yang kerdil, dan matinya pun sebagai orang yang kerdil juga. Tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf merupakan seorang pembesar yang suka orang ramai bertemu dengan dia dan menghormati kedatangan mereka. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, timbul persoalan dalam diri kita, walaupun dalam konteks negara Mesir tadi, berbalik pada kita dalam konteks keluarga kita, dalam soal kita dengan tetamu. Satu persoalan yang ditimbulkan di sini, adakah kita pula menerima orang yang datang bertandang ke rumah kita? Kita kecil kasih cerita keluarga kita, rumah kita. Adakah kita terima orang datang ke rumah kita? Apakah perasaan kita kalau ada tetamu yang akan berkunjung ke rumah kita? Kalau tetamu telah datang, adakah kita harap supaya dia cepat pulang? Ini satu soalan juga. Adakah kita rasa resah kerana terpaksa sediakan hidangan pada tetamu kita? Bagaimana pula keadaan isteri kita? Adakah dia rasa selesa ataupun tidak selesa bila diminta untuk sediakan hidangan pada tetamu? Maka sewajarnya renungkanlah perasaan dan keadaan kita semasa terima kehadiran tetamu sebelum ini. Lantas di mana kedudukan kita kalau dibandingkan dengan sikap Nabi Yusuf dalam melayat tetamu negara masa itu? Tuan, saya ingat ada satu pengisian dalam IKIM masa itu. Saya ingat tazkirah dalam IKIM sambil masa itu lepas raya. Isu dia adalah isu rumah terbuka ni kan, orang ziarah-ziarah. Nak ceritanya dalam kita, isu kita dengan tetamu, kadang-kadang kita tak berapa suka orang datang rumah kita. Dia mungkin kerana sibuk kerja dan sebagainya. Tapi suasana hari ni orang tak berapa minat orang datang rumah. Tapi kalau di kampung dulu-dulu orang suka orang datang rumah, disediakan makan, seronok tetamu datang rumah. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, tetamu bila dia datang bawa rahmat. Saya ingat masa itu ceramah dalam IK masa dia kata, kita ni suka apa kalau orang datang, kawan datang, okey tak apa, jumpa kedai mamak kat depan tu kan. Okey, jumpa kedai mamak depan tu kan. Kedai ni. Kedai mamak adalah tempat kita biasa meraihkan kawan-kawan kita datang pada tempat lain, bukan di rumah kita. Sedangkan sepatutnya kita ajak ke rumah sebab tetamu datang membawa rahmat. Jadi rahmat tak masuk rumah kita. Rahmat banyak pindah ke kedai-kedai mamak dia kata. Atau kedai mamak pakai baju barangkali kan. Ramai penuh ya, sebab apa? Rahmat berpindah tempat daripada rumah kita ke kedai-kedai mamak, kita melayan tetamu di sana.
Yelah kalau kita tak sempat itu cerita lain. Tapi tuan-tuan, beza dengan kalau kita bawa tetamu ke rumah kita. Ibu ayah sekalian, bila sebut cerita tentang meraihkan tetamu, antara contoh tauladan yang terbaik yang boleh dicontohi ialah kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Hud. Tuan-tuan, kalau boleh kita tengok dalam surah Hud, surah Hud ayat yang ke-69. Kalau Quran Rasam Osmani, muka surat 229. Mula daripada situ cerita tentang Nabi Ibrahim yang telah didatangi oleh tetamu yang tidak dikenalinya. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanim. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Ulama bahas apakah berita gembira itu. Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, pandangan berita gembira itu ialah tentang kelahiran anaknya, iaitu Ishak. Ini cerita Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Cerita tentang kelahiran Ishak. Satu pandangan lagi bahawa berita gembira itu ialah kemusnahan umat Nabi Lut AS yang ingkar. Ada dua pandangan. Namun pandangan yang lebih kuat nampaknya ialah kepada cerita kelahiran Ishak. Kerana ada ayat selepas itu yang menjadi hujah para ulama di atas pandangan yang pertama tadi. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Para malaikat tadi datang, mereka datang dengan memberi salam. Ini pengajaran dalam konteks sama ada kita tetamu ataupun orang yang bertandang. Kita tetamu yang bertandang ataupun kita orang yang menyambut tetamu. Kalau kita sebagai tetamu ataupun orang yang bertandang, mulakan kehadiran kita itu dengan memberi salam. Kemudian yang kita lihat, Nabi Ibrahim AS juga menjawab salam mereka. Ulama menyebut bahawa qala salamun, jawapan Nabi Ibrahim salamun itu ialah jawapan yang lebih baik daripada ucapan penghormatan yang diberikan oleh para malaikat tadi. Dengan arti kata lain, tuan-tuan, inilah adab yang diajar dalam agama. Kalau tuan-tuan melihat dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Allah Ta'ala menyebut, dan kalaulah kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik ataupun sama. Balas penghormatan dengan lebih baik ataupun sama. Jadi ulama bahas pula dalam soal kita bagi salam, ucapan salam. Contohnya, kalau kita diberi salam Assalamualaikum, yang terbaik jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat surah An-Nisa tadi menyebut, kalau kita diberi penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan lebih baik ataupun paling kurang sama. Jangan Assalamualaikum, orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam. Jadi bagi paling kurang sama, yang terbaik jawab lebih. Ibu yang sekalian, Nabi Ibrahim menerima tetamunya, membalas penghormatannya dengan penghormatan yang lebih baik. Ini antara juga orang kata adab kita melayan tetamu. Adab tetamu tadi datang ke rumah orang, bagi salam. Adab kita menerima tetamu, jawab salam dengan lebih baik. Kemudian yang Quran ayat tadi sebut, fama labisa an jaa bi'ijlin hanim, maka tidak berapa lama selepas itu ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Ini kira makanan terbaik. Dengan arti kata lain, tuan-tuan, layanlah tetamu, antaranya ialah sediakan makanan. Kalau kita melihat bahawa cerita Nabi Ibrahim tadi, dia bukan hanya sekadar menyediakan makanan, tetapi dia menyediakan makanan yang terbaik yang ada masa itu. Jadi diriwayatkan cerita bahawa Nabi Ibrahim pun bergegas pergi dapur cepat-cepat. Kali dia uruskan isteri dia, yang penting dia uruskan, disediakan makanan yang terbaik. Jadi makanan yang terbaik masa itu ialah
anak lembu yang dipanggang. Lembu panggang pun kena hebat. Ni anak lembu lagi lembut daging dia. Kalau kita asyik daging frozen dia, ni anak lembu segar yang dipanggang. Daging bakar tu hebat. Kalau kita daging bakar lah berbagi ni, syik-syik kambing-kambing kan. Kambing orang bagi ni. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim melayan tetamu, menyediakan makanan terbaik. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, namun apa yang berlaku? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka bila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut daripada keadaan mereka. Melihat cemasnya tadi, maka para malaikat tadi pun cerita, janganlah kau takut wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut. Yang ini baru Nabi Ibrahim tahu bahawa mereka ialah para malaikat Allah yang datang dalam perjalanan itu membinasakan umat Nabi Lut yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan isterinya pada ketika itu berdiri mendengar, lalu ia tersenyum ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun, kata Allah, memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu, bahawa ia akan mendapat seorang anak, yakni Ishaq. Dan sesudah Ishaq, ia pula akan mendapat cucu, yakni Yaqub. Tuan-tuan, barangkali tuan-tuan, kita nak kata, bila seorang keturunan yang baik ini kadang-kadang diwarisi benda-benda yang baik. Walaupun kita kata iman tak boleh diwarisi, kadang-kadang kita nak kata segala yang baik ini ada kesannya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, siapakah golongan yang terbaik? Sebenarnya soalan itu panjang lagi. Jawapan awal Nabi Muhammad ialah orang yang terbaik ialah Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf, anak Nabi Allah, anak kekasih Allah. Sebab apa? Yusuf anak Nabi Allah, Yusuf bin Yaqub. Yaqub anak Nabi Allah, yakni Yaqub bin Ishaq. Ishaq anak kekasih Allah, yakni Nabi Allah Ibrahim AS yang digelar Khalilullah. Nabi Ibrahim dulu pun pernah melayan tetamunya dengan baik. Nabi Allah Yusuf AS yang kita bincang hari ini, walaupun skupnya lebih besar dalam konteks bernegara, Nabi Yusuf juga ialah seorang yang melayan tetamunya dengan baik. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada ayat tadi. Kita masih lagi ayat yang ke-58. Panjang sikit perbahasan ayat 58 walaupun ayat yang pendek. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-58, tadi di awal perbincangan kita, Allah Ta'ala menyebut fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Mereka lantas mengenalnya, Nabi Yusuf lantas mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Allah Yusuf AS. Antara sifat Muslim yang perlu sentiasa ada antaranya ialah sifat peka. Nabi Yusuf AS telah menunjukkan sifat pekanya dia bila dia boleh kenal abang-abangnya, walaupun pada ketika itu dia tidak mengenal atau mereka tidak mengenal Nabi Allah Yusuf AS. Tentu dalam mati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kenal Nabi Yusuf itu benda yang tidak pelik. Sebab tuan-tuan, tempoh perpisahan mereka ialah tempoh yang begitu panjang. Okey, kita sebut balik apa yang pernah kita sebut dulu, kita bincangkan dulu. Kata ulama, Nabi Allah Yusuf AS dicampak dalam perigi ketika mana umurnya sekitar 12 tahun. Okey, 12 tahun mereka start berpisah. Nabi Yusuf umur 12 tahun. Okey. Kemudiannya masa kita bincang dulu sampai kepada plot ketika mana umur Nabi Allah Yusuf AS telah matang, Allah Ta'ala uji dia, antaranya ialah isteri Al-Aziz menggoda dia. Ulama bahas pula, berapakah umur matang yang dimaksudkan? Ada pandangan kata 30, ada yang kata 35, ada yang kata 40. 40 nampak hujah kuat sikit. Okeylah, kita ambil yang 40. Jadi tuan-tuan, paling kurang kita kata Nabi Yusuf berada di rumah Al-Aziz yang membeli dia dulu, dia pergi dulu. Paling kurang dia berada, kita katalah sekitar umurnya 40 tahun. Tolak 12 tadi,
28 tahun. 28 tahun di rumah Al-Aziz. Maksudnya 28 tahun dah berpisah. Lepas tu pula Nabi Yusuf masuk penjara. Masuk penjara berapa tahun? Kita bahas dulu bid'ah sinin dulu. Maksudnya ialah sekitar 3 ke 9 tahun. Okeylah, kita ambil tengah-tengah lah, kita fikir lebih kurang, kita ambil 5 tahun lah. 28 tahun campur 5 tahun, jadi 33 tahun lah tempoh perpisahan tadi. Abang-abang Nabi Yusuf datang ketika mana musim kemarau. Bilakah musim kemarau? Musim kemarau berlaku sekurang-kurangnya 7 tahun selepas Nabi Yusuf dibebaskan. Jadi 33 campur 7, 40 tahun. Anggaran kita, perpisahan itu berlaku sekitar 40 tahun. Kita bayangkan 40 tahun. Dulu-dulu ada cerita, ada kat TV3 ada Jejak Kasih, kan? Abang adik pisah 5 tahun, 10 tahun. Oh, kita tengok menangis, kan? Air mata banyak, kan? Ini dah umur dah lain. Bayangkan tuan-tuan, berpisah umur 12 tahun, jumpa balik masa 40 tahun selepasnya. Okey, abang kali kita tak pernah pisah adik-beradik, kawan-kawan kita. Ada kawan sekolah rendah kita last kita jumpa masa USR, umur 12 tahun. Hari ni jumpa balik contohnya setelah berpuluh-puluh tahun. Confirm rupa dia lain lah. Kalau tuan-tuan jumpa, sama lah macam umur 12 tahun, pelik sangat lah. Mesti lain lah. Ada janggut, ada jambang, badan dah besar, badan lain dah rupa dia. Jadi tak pelik kalau abang-abang Nabi Yusuf tidak mengenal dia. Tetapi tuan-tuan, satu kelebihan yang ada pada Nabi Yusuf, sesuai dengan sifatnya sebagai seorang pemimpin, ini bonus bagi seorang pemimpin, iaitu fa'arafahum tadi wa hum lahu munkirun. Lantas Nabi Yusuf kenal mereka walaupun mereka tak kenal Nabi Yusuf. Tuan-tuan, pemimpin kalau dikenal orang bawah ini bonus, kan? Kita pun sendirilah, kita kata kalau ada orang besar-besar, orang jawatan besar tiba-tiba siapa kita, sebut nama kita, kan? Kita rasa bangga, tuan-tuan. Dan itu bonus kepada pemimpin tadi kalau dia boleh ingat orang-orang bawahan yang ramai yang dia berjumpa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat peka itu telah meletakkan Nabi Allah Yusuf AS pada kualiti tertentu sebagai seorang pemimpin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung sikit lagi. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan tak kala Yusuf menyediakan untuk mereka makanan, berkatalah ia, lain kali bawalah kepadaku saudara kamu yang sebapa. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara dalam cerita ini. Yang pertama, tuan-tuan, kita boleh lihat Nabi Yusuf bantu mereka. Mereka nak dapatkan bantuan bekalan makanan, Nabi Yusuf bantu mereka sediakan. Kemudian yang Nabi Yusuf pesan, lain kali kalau kamu datang, bawalah, mudah bahasa kita, adik tiri kamu seorang lagi, ya. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu? Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, ada dua benda yang boleh kita lihat sekurang-kurangnya. Yang pertama, tuan-tuan, persoalannya dekat mana Nabi Yusuf tahu mereka ada adik seorang lagi. Sedangkan Nabi Yusuf masa ini masih lagi dalam fasa merahsiakan identiti dia. Kalau tiba-tiba Nabi Yusuf pergi teka, lain kali bawalah adik tiri kamu seorang lagi yang kat rumah tu, bocorlah rahsia. Macam mana kamu tahu, kan? Mesti kamu ni Yusuf contohnya. Tetapi Nabi Yusuf pada ketika ini masih dalam fasa merahsiakan identiti. Maka antara perbahasan ulama menyebut bahawa Nabi Yusuf ni bila dia layan tetamu, jadi banyak sembang-sembang dengan tetamu. Tanya latar belakang, adik beradik berapa orang, ayah siapa, gitu-gitu, kerja apa, contoh kita katalah. Jadi kalau tuan rumah ini rajin sembang dengan tetamu, maksudnya tuan rumah itu memang menerima tetamu dengan baik. Kalau kita pergi rumah orang, tanya sepatah, dia jawab sepatah,
Tanya 2 patah, dia jawab sepatah juga. Tuan cepat-cepatlah minum teh, baliklah. Barangkali tuan rumah belum sedia nak terima kita. Jadi Nabi Yusuf ini sebaik-baik, betul-betul sebaik-baik pelayan, orang kata, orang yang berani kata tamu. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf minta bawa adik tadi. Barangkali masa mereka sembang-sembang tadi, mereka pun cerita, kami ni sebenarnya bukan 10 saja, ada seorang adik kami, adik tiri kami kat rumah, ini begitu. Nah, jadi Nabi Yusuf minta bawa. Ada yang disebut oleh ulama, disebut di sini, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dikatakan di sini tidak ada hadis yang secara jelas menunjukkan tentang cerita ini, tapi barangkali kerana kebijaksanaan ulama memberi pandangan, dikata, dan logik juga pandangan mufassir ini. Seorang mufassir ada menyatakan, ketika berada di hadapan Yusuf, saudara-saudaranya berkata, berikanlah pada kami makanan untuk keperluan 11 orang. Ini kerana kami sebenarnya bukan 10 orang seperti ada sekarang, tapi 11 orang. Jadi Nabi Yusuf berkata pada mereka, aku tak melihat yang seorang lagi. Seterusnya Nabi Yusuf kata lagi, aku akan bagi makanan dia, bahagian dia, dan kesemuanya sebelah bahagian, kalau kamu bawa dia ke sini, untuk buktikan kamu betul-betul sebelah orang ini, bukan makan lebih, ya, betul-betul ada sebelah orang ini. Jadi tengok di sini, jadi tafsiran daripada mufassir ini boleh diterima, walaupun mungkin tidak mempunyai sandaran daripada hadis yang sahih yang dijumpai. Jadi penerangan yang diberikan adalah berdasarkan hujah akal, dan para mufassir sering menggunakan daya intelek, akal budi mereka sendiri dalam melahirkan tafsiran seperti di atas, serta pengertian-pengertian yang lain juga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita lihat, tuan-tuan, Nabi Yusuf sebut bahawa aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. Adakah bermaksud Nabi Yusuf tidak tawaduk? Tuan-tuan, ada kalanya seorang Muslim itu perlu menunjukkan izzah dan juga syiarnya, bukan nak sombong. Tapi bukan bermakna setiap kali kita ni kena tunjuk kehinaan berlaku, hina berlaku, pakai pun lebih kurang nampak macam hina, kan? Biarlah orang hina kita, kita ni kena tawaduk. Ini salah faham yang berlaku. Lalu dibawakan dalam buku ini, tuan-tuan, satu kisah yang berlaku satu ketika dahulu, tentang kisah salah faham tadi. Antaranya adalah pada satu ketika sepeninggalan Sayyidina Umar Al-Khattab, Asy-Syifa binti Abdullah telah melihat sekumpulan pemuda yang berpakaian compang-camping dan selekeh. Lalu mereka tunduk kepala masing-masing serta merendahkan suara. Asy-Syifa telah bertanya, siapakah mereka itu? Lantas ada orang jawab, oh, mereka ini adalah orang yang zuhud, mereka ini ahlul ibadah. Lalu Asy-Syifa kemudiannya berkata, subhanallah, setahu saya Sayyidina Umar Al-Khattab itu seorang yang lantang suaranya. Dia juga makan sehingga kenyang, berjalan dengan cepat, dan pukulannya menyakitkan kerana dia pukul dengan kuat. Akan tetapi dia juga seorang yang zuhud. Begitulah kata-kata daripada seorang wanita yang sering diberikan tanggungjawab oleh Umar kerana keteguhan peribadinya dalam memegang prinsip amanah. Tuan-tuan, jadi adakah Umar yang memukul dengan menyakitkan bersuara lantang tadi, yang dia juga makan, adakah dia tidak zuhud? Tidak, Umar juga zuhud, Umar juga ahlul ibadah. Jadi jangan salah erti, salah faham. Bila ahlul ibadah, bila zuhud, mesti nampak hina, mesti nampak lemah segala-galanya. Tidak, ada masanya kita kena menunjukkan izzah ataupun syiar yang boleh ditunjukkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya dalam ayat yang ke-60, 61, fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wa la taqrabun qalu sanurawidu 'anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kemudian kata Nabi Yusuf dalam ayat yang ke-60 tadi dia kata, bawalah, kalau kamu nak lagi bantuan bekalan makanan, kena bawa adik tiri kamu yang seorang tu. Kalaulah kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak bagi kamu mendapatkan bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu menghampiriku lagi. Lalu mereka jawab, kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersama-sama kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ini rindukan adik dia. Kenyataan tadi menggambarkan dia rindu pada adik dia. Macam mana pun kamu kena bawa.
Dan disebut tadi tuan-tuan, Nabi Yusuf mengaku bahawa dia sebaik-baik penerima tetamu dan dia telah sempurnakan apa yang mereka perlukan. Jadi ini satu pendekatan yang dikaitkan dengan tarhib dan juga tarhib. Tarhib dan juga tarhib. Ada pendekatan yang memujuk, ada pendekatan yang tegas. Bukan dalam kehidupan kita, dalam berdakwah, dalam mendidik hatta anak-anak dan anak murid dan sebagainya, ada pendekatan tarhib, ada pendekatan tarhib. Ada pendekatan yang kadang-kadang kita lebih pada memberi motivasi, rangsangan, galakan. Tapi ada masanya kita kena tegas, memberi ancaman. Kalau kamu tak buat, ini kesannya. Kalau kamu buat, ini kebaikannya. Tentu perlu diseimbangkan di antara tarhib dan juga tarhib tadi semasa kita mendidik, membina, mentarbiah dan sebagainya. Ini antara contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Yusuf AS. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup dulu sampai ke ayat yang ke 62, 61 tadi perbincangan kita. Kerana ayat 62 ni ada perkara lain pula yang kita nak bincangkan, ada topik lain yang kita nak kembangkan. Cukup dulu ayat yang 58 hingga 61 pada malam ini. Moga-moga tuan-tuan sedikit sebanyak kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah ini dan mengkali boleh kita muhasabah dan jadikan berukir lebaran dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Wallahu a'lam, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah, kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya daripada Allah Subhanahu wa taala, disandar ke atas insan yang dhaif lagi dari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.